welcome back. Long time no see. How are you? Yes, that's what it's supposed to be. You know. That's cool. Okay, thank you. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda masih bersama saya dalam rancangan Kembara Backpackers bersama saya, Moji. Sekarang saya berada di Bandaraya Melaka. Bandaraya Melaka adalah bandar warisan dunia yang telah diisytiharkan oleh UNESCO seperti Bandar Luang Prabang dan juga Siem Reap di Cambodia. Dekat Melaka ni banyak bangunan-bangunan bersejarah dan juga bangunan lama. Tapi yang ini bukan lama lah, yang ini baru lagi. Untuk sepanjang program Kembara Backpackers ini, saya akan membawa anda mengembara di hub-hub tempat berkumpulnya backpackers. Bukan hanya Melaka dan di dalam Malaysia. Saya akan bawa anda mengembara di Vietnam, Thailand, Cambodia dan juga Laos. Tapi video-video ini semua adalah untuk episod akan datang. Sangat menarik. Nak tengok? Tunggulah episod akan datang. Saya rasa tak perlu dah saya cerita pasal sejarah Melaka. Anda semua mesti tahu. Perkara yang paling penting apa yang saya nak buat sekarang adalah saya nak pergi ke Jonker Street, mencari hostel saya. Saya nak letak beg saya. Tapi saya rasa sebelum tu saya nak main yoyo dulu kat sini. Nampak menarik kat tempat ni? Sebelum saya nak main yoyo, ni saya nak cerita macam mana dengan beg saya yang hilang pada episod yang lepas. Sebaik saja turun daripada bas dan keluar daripada stesen bas, baru saya perasan beg saya tertinggal kat dalam bas. Mengantuk punya pasal, semua benda jadi saya lupa. Nak tahu dekat mana saya letak beg saya warna merah tu? Dekat sini sebenarnya saya letak. Macam mana saya boleh lupa saya letak kat atas? Saya lari patah balik kat tempat bas saya berhenti tadi. Saya cari kat semua parking. Bas yang saya naik daripada Kuala Lumpur tu dah tak ada dah. Saya menggelabah gila semalam sebab saya punya beg tu sangat penting. Dalam dia tu ada saya punya wallet, duit saya, buku guide saya dan yang paling penting, pasport saya untuk teruskan mengembara ke luar negara. Jadi saya patah balik pergi ke kaunter tiket bas saya bertanya kalau beg saya ada simpan itu. Alhamdulillah, mereka simpan beg saya dekat kaunter tu. Ya Allah, saya dah pening dah risau dah. Kalau tak, saya tak tahu macam mana lagi saya nak meneruskan pengembangan saya ni. Beg tu sangat penting bagi saya. Jadi selepas ini saya akan pastikan semua beg saya akan berada dengan saya walau ke mana saja saya pergi. Nak pergi ke tandas pun saya akan bawa masuk sekali beg saya ni. Saya teruskan perjalanan saya ke destinasi yang pertama, iaitu Porta di Santiago ataupun Kota Famosa. Sampai di situ, perkara yang pertama sekali saya buat, saya main yoyo. Sewaktu saya bermain yoyo tu, menarik perhatian ramai pelancong-pelancong yang kebetulan ada di situ. Dan yang paling menarik yang bagi saya sangat lucu, ada beberapa penarik beca datang dekat dengan saya, mainkan lagu untuk saya. Rupanya beca dia tu ada speaker besar untuk mainkan lagu. Abang beca dah kasih saya muzik percuma, saya buatlah pasal yoyo percuma. Ingat ini adalah percuma. Saya tak minta apa-apa bayaran pun. Tengok, mana ada saya letak kain nak minta bayaran. Tiba-tiba seorang abang beca nak pinjam yoyo saya untuk mencuba. Saya kasihlah dia satu yoyo untuk bermain. Dia main yoyo saya dah macam yoyo dia sendiri dah. Tak apa, mainlah bang, biar jadi hebat macam saya. Tengah dia seronok main yoyo, saya tengok ada beca. Saya cakap kat dia saya nak cuba naik beca. Beca yang warna merah jambu ni juga yang saya pilih. Abang beca tu pinjam yoyo saya, jadi saya nak pinjam beca dia. Tak pernah semua hidup saya nak kayuh beca. Saya ada patung Hello Kitty lagi. Rupanya nak kayuh beca ni tak semudah yang disangka-sangka kan? Hampir accident saya bawa beca ni. Jangan saya. Break pakai kaki. Pertama kali saya cuba bawa beca. Rasa macam gayat juga sebab bila kita nak pusing, bukan macam bawa basikal biasa, pakai badan kan. Ini nak pusing terus je. Cuba kita try lagi. Oh, ni beg tangan. Iyalah tu beg tangan. Pandai-pandai je. Dah penat main yoyo, dah penat kayuh beca,
saya jalan kaki pergi ke Jonker Street untuk cari hostel saya. Jalan kaki je, bukan jauh mana pun. Ini ada kawasan Jonker Street. Dekat kawasan ni akan saya menginap. Saya kena cari hostel backpackers di kawasan sini. Dan saya akan gunakan nasihat daripada Lupo. Perlu dekat dengan bandar, dekat dengan kawasan-kawasan tarikan pelancong. Macam kat belakang saya ni, Museum Budaya Chien Ho. Chien Ho Culture Museum. Saya kena jalan pergi cari hostel saya kat mana. Dari satu hostel ke satu hostel, saya keluar masuk, berjalan-jalan di sekitar Jonker Street. Penat juga sebenarnya jalan kat sekitar ni. Tapi jangan lupa, kalau kita sesat jalan, jangan malu untuk bertanya. Tanya je kat orang sekeliling ni, mereka pasti tahu. Setiap hostel yang saya masuk, semua harganya boleh tahan mahal juga ni. Saya kena cari yang murah macam ni ha. Sangat penat dah berjalan sebenarnya. Beg dah lah berat. Eish. Kebanyakan hostel yang saya masuk untuk traveller dan juga backpackers ni, harga dia boleh tahan juga. Dah banyak dah lorong dan juga hostel yang saya masuk untuk mendapatkan hostel yang murah harganya. Dah penat berjalan, terima kasihlah pada abang ni yang sudi menolak saya. Waktu malam di Bandar Hilir Melaka, saya keluar berjalan-jalan untuk mencari pasar malam. Saya ingatkan malam ni ada pasar malam, tapi rupanya pasar malam dibuka hanya pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Nampak gayanya saya dah salah hari ni. Tapi tak apa, apa yang lebih menarik waktu malam kat sini baru saya perasan. Ada Hard Rock Cafe yang baru dibuka di Bandar Melaka. Boleh cuma tanya, bila buka Hard Rock Cafe sini? Saya datang sini nak ambil video dengan gambar. Alih-alih saya kena tolong orang ambil gambar. Nasib. Kebetulan saya jumpa dengan dua orang rakan backpackers yang saya jumpa waktu di Kuala Lumpur. Sebelum saya datang ke Melaka, saya dah jumpa mereka berdua di Kuala Lumpur. Kami sempat bersembang-sembang dan keluar makan malam bersama, makan sate. Bawa keluar kawan-kawan jalan, mesti bawa pergi makan. Makan. Ini pendapat beliau tentang makanan di Malaysia. And yeah, I really like the Malayan food. Also this mixture of this cultures, like you can have Indian food, Korean, Japanese, or Thai, and like this. Sambil menjamu makanan, saya cerita pada mereka tentang beg saya yang hilang pada pagi tadi. Ini yang penting. And well, first rule of course is never lose your passport. You're kind of dead without it, because you might be able to actually leave the country, but if you're going to another country afterwards, you're not allowed to go in. So never ever lose your passport. Jadi ingat, jangan sesekali hilang pasport kita. Tapi saya pernah hilang pasport saya sewaktu di Bolivia dahulu. Hari pun dah semakin lewat malam. Saya pun baliklah ke hostel untuk apa lagi? Tidur lah. Besok nak keluar awal pagi. Waktu pagi di Bandar Hilir Melaka. Hari ni tak tahu kenapa ramai sangat pelancong. Rasa macam nak beli roti ni. Manis je. Saya bercadang nak makan ABC ni. Tapi bila tengok dia punya beratur, subhanallah, panjangnya. Sampai bila nak beraturnya ni? Nak pergi minum kopi pun sama. Punyalah panjang beratur. Astagfirullahaladzim. Kesudahannya, makan kat restoran yang kosong ni pun tak apalah. Max dan Sebastian beritahu saya, mereka nak melihat suasana kampung dan juga pemandangan-pemandangan kampung di Melaka. Jadi saya dah janji kat mereka, saya nak bawa mereka luar daripada Bandar Hilir Melaka untuk melihat suasana kampung di negeri Melaka. Jom, kita pergi. Lokasi untuk berjumpa Max dengan Sebastian adalah di sini. Di lokasi ini, sangat popular. And one main purpose of backpacking is it's much easier, so you can just walk everywhere, because if you have a big suitcase, it's sometimes pretty hard to get it along the beach. And yeah, it's the first time I make a real big backpack travel, but by now I really enjoy it, so I will do that again. Sebab itulah saya pilih untuk berbackpacking. Sebab kita boleh pergi ke mana saja kita suka. Tapi ingat, jangan bawa beg yang sangat berat. Bawa barang yang perlu sahaja. Sebab apa, kalau beg yang berat, kita juga yang susah nak angkat beg yang berat tu. Waktu kami tiba di sana, saya, Sebastian dan juga Max sempat bergambar, melihat kanak-kanak mancing
berlari-lari di sekitar sawah bendang. Yang paling menariknya, Sebastian cuba untuk memanjat pokok kelapa di situ. Come on, Max. I would encourage everyone to do the same thing. Go backpacking. It's an experience you have for life. You meet people. You go places you normally wouldn't go, because later on when you have a job and you just go to like those big hotels and you can see and it's not the same. So while you're young and still like fit and everything, just pack your bag and get ready. It's a lot of fun. Betul kata Max. Sewaktu kita muda, bertenaga, sihat, kacak dan bergaya inilah kita kena pergi backpacking. Jangan waktu bila kita dah tua, dah kurang sihat, mana larat nak angkat beg yang berat-berat dah. Dah cukup seharian dah kita bermain di sawah padi ni. Sekarang saya nak bawa mereka balik ke Bandar Hilir Melaka. Dah tak larat dah, penat dah satu badan. Hai, tak habis lagi beratur daripada pagi. Haish. Max dan Sebastian mengajak saya untuk pergi melihat bilik mereka. Macam mana bilik hostel mereka ya? Wah, ada tangga dalam bilik. Pelik ni. Kecilnya. Untuk satu malam, seorang RM25. RM100 untuk 2 malam. Satu kepala RM25. Okay lah. Bawah tempat untuk santai. Dekat tingkat atas, tempat untuk tidur. Bilik mereka dua ni sangat unik tau. Sebab mula-mula saya ingat tadi kita macam nak masuk dalam store. Rupanya kat bawah diorang boleh lepak, dan dekat atas tempat bilik tidur dia. Tapi yang paling penting, kena ada wifi. Sebab apa? Barulah boleh buka Facebook. Macam biasa dekat sini ada tempat mesin basuh dan juga sinking untuk membasuh. Basikal pun diorang ada sewakan. Menarik tempat ni. Dah seharian dah saya berjalan dengan Sebastian dan juga Max. Saya dah tengok dah bilik mereka, sangat unik. Yang paling penting saya dah dapat beberapa tips daripada Max dan juga Sebastian. Sebab apa? Mereka dah pernah sampai ke Bangkok. Saya nak menuju ke Bangkok beberapa hari lagi. Jadi sekarang hari dah semakin gelap di Bandar Melaka. Jadi saya nak pergi jalan-jalan dekat kawasan Jonker Walk. Kita nak tengok apa yang ada kat situ. Jom, ciao. Sekarang saya tak tahu saya nak pergi makan ke, balik bilik untuk tidur ke, ataupun pergi jalan-jalan. Saya rasa baik saya pergi jalan-jalan lah. Ha, beca. Saya daripada kecil dulu saya nak merasa naik beca ni. Waktu malam macam ni, saya kena cari seorang abang beca untuk bawa saya jalan-jalan. Nama saya Rosli bin Ma'zin, tapi biasa dia orang panggil Rosca. Rosca ni sebab Rosli bawa beca. Pengalaman saya dah hampir 30 tahun buat beca dan dah banyak pengalaman berjumpa dengan orang putih ni, terutamanya macam backpacker. Ha, cantik bang. Okay, saya ni backpackers bang. Bawalah saya jalan-jalan. Okay. Tolong bang. Bye. Sekarang saya nak bawa kamu pergi tempat di mana yang paling popular tempat backpackers ni. Okay. Ha, jom. Jom bang. Tempat yang pertama abang Rosca bawa saya pergi, ha ni tempat berkumpulnya penarik-penarik beca duduk santai. Masuk dalam. Jadi pengalaman saya bila bawa diorang ni, diorang selalu pergi ke guest house yang murah-murah. Contohnya satu malam tu kalau RM10 dia minta sampai RM5. Dan kalau ada yang kipas angin tu harga dia RM20, dia minta kurang sampai RM12. Sebab diorang dah memang kena buat macam tu. Yelah bang, kita punya duit sikit je bang. Bajet ketat, jadi kenalah berjimat. Pengalaman saya untuk menceritakan tentang backpacker ni, kita tengok dari segi kulit dia. Kalau kulit dia tu agak hitam, bukan macam kulit saya, dia ni melancong lama, lebih kurang 1 tahun. Sebab apa? Dia berjalan saja. Dan kalau kita tengok dia memang hitam dan dia punya beg tu memang berat. Tapi bang, beg saya memang berat. Kulit saya tak adalah hitam sangat. Kira backpackers lah tu Hai kak, apa khabar? Inilah pembuat onde-onde yang paling famous kat Melaka. Onde-onde, berapa satu kak? Saya belilah. Kita saya ambil duit makan. Inilah onde-onde yang terbaik atau sedap sekali kat Melaka. Kat Bandar Melaka ni. Kebetulan saya terakhir sekali ni. Kau kat jatuh nasib baik. Rasa onde-onde ni sangat sedap. Anda nak tahu tak siapa nama akak kita ni?
Ini onde Cinderella. Jangan tak sangka. Cinderella lagi. Bukan pasal kasut, cerita cinta. Ini pasal onde-onde. Onde Cinderella Melaka. Onde buah Melaka nama dalam IC dia. Nama manja-manja timbangan dia onde-onde. Indon panggil pong-pong. Bila makan melopong. Sebab apa melopong? Sebab dia panas, gula dia panas. Kali melopong aja. Tergedik-gedik panas. Makan terus melopong. Sebab panas. Oh panas. Yelah. Kau kalau makan pada panas nanti muka melopong. Yelah. Oh sebab tu lah orang Indonesia suka panggil ni kuih melopong. Kelopong. Kan ni makan tu? Melopong. Sebab panas. Gula-gula Melaka tu. Nama kuih kita dah tahu. Apa nama kedai ni pula? Jalan dia Jalan Hangkasuri. Nama kedai dia Aku dan Dia. Siapakah dia? Siapakah aku, Kak? Dia dah tidur di atas, aku di sini. Akak punya onde-onde memang terbaik, Kak. Lain kali kalau saya datang Melaka, insyaAllah saya akan datang ke kedai ni. Okey. Terbaik, Bang Rosca. Itu dia, satu pengalaman yang sangat menarik naik beca dengan Abang Rosca. Dia dah bawa saya banyak tempat-tempat yang bersejarah dan yang paling menarik tadi, saya dapat makan kuih oleh-oleh daripada Cinderella dekat restoran Aku dan Dia. Okey, sekarang saya tak nak turun. Sebab kalau saya turun, saya kena bayar. Naik percuma, turun kena bayar. Boleh tak, bang? Kau tak nak turun, kau tidur, kau makan, kau buang air kat atas beca. Jadi ni kena turun ni, bang? Kalau nak turun, kenalah bayar. Okeylah. Sebab saya nak tidur je pasal saya kena turun lah kan. Okey, berapa ni harganya? Biasa. Harga 1 jam RM40. 1 jam RM40. Memang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bang. Nanti kan lain kali saya pula yang kayu, okey? Boleh. Terbaik. Assalamualaikum. Tak larat lah bang saya nak kayu bang. Saya tidur lagi bagus. Dari Melaka saya menuju ke Perak. Bandaraya Ipoh. Macam biasa nak murah kita naik bas je lah. Perjalanan daripada Bandaraya Melaka 5 hingga 6 jam. Saya tak perasan pun sebab saya tidur sepanjang perjalanan dalam bas. Sekarang saya dah sampai ke Bandaraya Ipoh. Saya nak pergi cari bas ataupun taksi nak pergi ke Bandar Ipoh, ke pusat bandar. Saya nak cari hostel saya ni. Hari dah semakin lewat petang lah. Sebab nanti malam saya nak jumpa dengan kawan saya, rakan backpacker saya yang duduk menetap di Ipoh. Rupanya tak adalah jauh sangat daripada stesen bas datang ke tempat cari hostel ni kan. Disebabkan saya berada di Bandar Ipoh untuk satu malam je. Jadi saya tak payahlah nak memilih sangat hostel-hostel yang murah. Seperti yang dijanjikan, saya berjumpa dengan rakan saya di gerbang malam di Bandaraya Ipoh. Lepas yang nasi bangkit tu, mana yang aku rasa paling dekat lah yang boleh aku pergi? Paling dekat, engkau wajib kena pergi istana. Ada istana? Ipoh ni ada istana. Istana lama. Kita panggil dia as a Kelly Castle. Kelly Castle ni istana lama untuk jaga. Kelly Castle jauh daripada sini? Memang agak jauh sikit lah. Kita kena travel naik bas ataupun naik cab. Naik taksi lah? Naik taksi. Naik taksi pergi? Naik taksi. Pergi Kelly Castle? Pergi Kelly Castle. Sebelum saya pergi ke Kelly Castle, saya nak pergi bersarapan pagi di Nasi Panggil. Punyalah ramai. Ini ada kedai Nasi Panggil. Semua beratur untuk dapatkan Nasi Panggil ni. Saya nak duduk dalam, nak cari tempat duduk, saya nak makan dekat sini. Dekat Nasi Panggil ni terbaik. Sebab apa? Bila kita tengok ramai orang datang makan, namanya makanan dia pun sedap-sedap. Paper suruh orang berjalan ni kak lah. Sama menu dia. Mi kari. Mi kari favourite saya. Mi kari udang. Saya kalau datang, selalu datang kalau Ipoh ni saya cari mi kari udang sebenarnya. Itulah masin. Apa yang menarik dalam kedai ni adalah keharmonian budaya dan juga bangsa yang ada di dalam kedai ni. Peniaga yang menjual air dan pemilik kedai ini adalah berbangsa Cina. Peniaga yang menjual nasi panggil adalah India Mama. Yang datang makan, Melayu ada, Cina ada, India ada, perempuan, lelaki, pakcik, makcik. Yang kecil pun ada. Adik-adik pun ada datang makan kat sini. Pelanggan yang datang ke kedai ni tak putus-putus. Lepas satu, lepas satu, masuk lagi.
Jadi inilah dia nasi banggit yang kawan saya cerita tu. Dia ada dua. Yang ini kedai yang lama, yang original. Kedai yang baru dekat apa nama tempat bang? Green Town. Saya ingat Greenwood. Green Town. Yang paling lama ni, bukan yang paling lama. Kedai yang lama ni, ini yang original, yang lagi sedap. Rasa dia rasa nasi banggit lah. Pohon-pohon hijau kini telah berubah menjadi batu. Kalau macam ni makan habis badan. Naik. Alhamdulillah, makan pun dah selesai. Memang terbaik. Destinasi saya yang seterusnya adalah Kelly Castle. Backpackers yang datang ke Bandara Ipoh tak sah kalau tak datang ke Kelly Castle. Lebih kurang 30 minit daripada Bandara Ipoh sampai ke daerah Pekan Batu Gajah. Kita boleh naik bas ataupun naik teksi. Kalau naik bas lebih murah. Kalau saya nak cepat, saya naik teksi je. Bayaran untuk masuk ke Kelly Castle ni RM5 je untuk pelancong biasa. Untuk backpackers pun sama. Untuk student, pelajar, kurang RM1 je. Nak murah kalau kita nak naik atas tu, ikut sungai. Kalau macam saya, naik jambatan je lah senang. Oh, terbaik. Sekali snap dah cantik. Sekarang masa untuk kita belajar sejarah. Jadi para backpacker semua, ambil pen, siap sedia untuk tulis. Istana ini dibina oleh seorang yang berbangsa Scotland bernama William Kelly Smith. Ada beberapa versi cerita berkenaan bangunan ini. Ada yang mengatakan ianya dibina sebagai hadiah kepada isteri beliau. Ada juga yang mengatakan istana itu hadiah untuk anak tunggal beliau pula. Hai, untunglah jadi anak isteri dia ni. Mengikut perancangan awal, kawasan ruang yang kosong ni, dia nak bina lift yang pertama di Malaya. Tapi semua tu tak jadi nak buat. Info yang lebih lanjut ni, dekat sini boleh baca ni ada sejarah dia. Ruang lift yang pertama di Malaya. Sebelum wujudnya istana ini, Smith telah membina sebuah rumah agam bernama Keller House pada tahun 1909. Sehinggalah pada tahun 1915, beliau mendapat seorang anak lelaki bernama Anthony. Dan dari sinilah beliau mendapat inspirasi untuk membina sebuah istana yang menggabungkan 3 budaya dalam seni bina istana, iaitu Scottish, Moorish dan India. Malangnya, istana ini tidak dapat disiapkan sepenuhnya kerana kematian anaknya. Tak kisahlah sebab apa pun. Yang pasti, istana ini menyerupai seperti keagungan cinta seorang lelaki kepada wanita seperti Taj Mahal di India. Jiwanglah pula saya ni. Sebelum meneruskan pengembaraan saya menuju ke Pulau Pinang, saya berhenti sebentar di Bandara Ipoh. Tujuan kenapa saya berhenti kat Bandara Ipoh ni, kerana Bandara Ipoh ni adalah transit persinggahan untuk backpackers untuk pergi ke Cameron Highlands ataupun untuk pergi ke Kelly Castle. Jadi semalam saya sempat bertemu dengan Petra untuk mendapatkan sedikit info mana tempat yang saya perlu pergi dan tempat yang menarik. Beliau sarankan saya pergi 2 tempat. Sarapan pagi di Nasi Banggit dan juga pergi ke Istana Kelly Castle. Dua-dua saya dah pergi dah. Sekarang saya berada di stesen kereta api Ipoh yang dibina oleh pihak British pada tahun 1935. Jangan tak percaya, orang Ipoh panggil stesen kereta api ni sebagai Taj Mahal. Cantik bukan? Macam orang Ipoh kata, Ipoh Mali taklah sombong. Alhamdulillah, selesai dah pengembaraan saya daripada Melaka sehingga saya datang ke Ipoh. Dan semalam saya dah berjumpa dengan kawan saya di mana beliau suruh saya pergi ke Nasi Banggit pagi tadi. Saya dah sarapan pagi di Nasi Banggit. Kemudian saya pergi ke Kelly Castle. Pun dua-dua saya dah selesai. Hari ini saya akan menaiki kereta api daripada Ipoh pergi ke Penang. Sehingga bertemu lagi di episod yang akan datang dalam rancangan Kembara Backpacker bersama saya Moji. Sekarang saya nak pergi beli tiket, saya nak pergi ke Penang. Assalamualaikum, jumpa lagi.